ke channel Cikgu Gauri. Hari ini Cikgu akan berkongsi bagaimana cara untuk menulis kertas 2, terutamanya bahagian A. Bahagian A ini mengandungi 6 soalan. Murid hanya perlu memilih 5 soalan daripada 6. Setiap soalan ini diperuntukkan 10 markah. Mari kita lihat satu contoh soalan dan cikgu akan terangkan bagaimana untuk menjawabnya. Cikgu telah ambil soalan daripada negeri Kedah, iaitu soalan peperiksaan percubaan SPM 2020. Okay, mari kita lihat soalannya. Okay, soalannya adalah terangkan sektor-sektor perniagaan yang terdapat di Malaysia. Markah yang diperuntukkan adalah 4 markah. Okay, di mana murid perlu terangkan. Apabila terangkan bermaksud dekat sini, murid perlu memberikan 2 fakta dan 2 huraian untuk memperolehi 4 markah. Seperti mana murid ketahui, sektor perniagaan ini terdapat 3 sektor. Okey, maka murid tidak perlu menulis ketiga-tiga sektornya. Okey, kita lihat 3 sektor itu apa dia. Okey, yang pertama adalah sektor pertama atau dikenali juga sebagai premier. Sektor kedua dan juga dikenali sebagai sekunder. Sektor ketiga dikenali sebagai tertier. Yang ini merupakan fakta. Okey, kita dah ada fakta. Okey, lepas tu murid perlu tambah dengan uraian. Okey, memandangkan soalannya markah yang diperuntukkan adalah 4 markah sahaja. Daripada 3 fakta ini, murid hanya perlu pilih 2 fakta dan murid perlu huraikan kedua-dua fakta tersebut. So, apakah huraian bagi ketiga-tiga fakta ini? Mari kita lihat. Okey, huraiannya, bagi fakta sektor perniagaan yang pertama, ia melibatkan sumber semula jadi. Okey, aktiviti yang melibatkan sumber semula jadi. Okey, manakala bagi sektor yang kedua pula ataupun juga dikenali sebagai sekunder, ia lebih kepada pemprosesan untuk menghasilkan sesuatu barang, sama ada barang siap ataupun separuh siap. Okey, bagi sektor ketiga adalah ia lebih kepada perkhidmatan. So, ini adalah huraiannya. Okey, bagaimana murid perlu jawab dengan ayat yang penuh? Okey, ini adalah caranya. Pertama sekali, murid perlu ingat setiap kali apabila murid menjawab soalan, murid perlu mula dengan ayat pembayang, iaitu ayat daripada soalan. Okey, sektor-sektor perniagaan yang terdapat di Malaysia ialah. Okey, kena beritahu dulu, ambil petik daripada soalan dan diikuti dengan jawapan. Okey, ialah sektor pertama, sektor kedua dan sektor ketiga. Okey, lepas tu murid perlu beri penerangan ataupun huraian. Okey, sektor utama di mana ia melibatkan aktiviti yang mengeluarkan bahan mentah dari sumber semula jadi. Sektor kedua pula ialah melibatkan aktiviti pemprosesan bahan mentah untuk menghasilkan barang separuh siap atau barang siap. Akhir sekali ialah sektor ketiga, di mana ia melibatkan aktiviti membekalkan perkhidmatan. So, yang ini dekat sini murid dapat jawab ketiga-tiga sektornya. Dan ketiga-tiga sektor adalah betul. Tetapi markah yang diperuntukkan adalah 4 markah sahaja. Oleh itu, murid perlu pilih 2 sektor dan penerangan untuk 2 sektor. Sudah mencukupi. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, iaitu soalan B. Okey, apabila murid nak baca soalan,
murid perlu baca dari atas sampailah tamat. Okey, pernyataan yang diberikan ini pun perlu diberi perhatian. Okey, mari kita lihat. Maklumat berikut berkaitan dengan skala perniagaan syarikat U8 Sendirian Berhad. Okey, pernyataan yang diberikan perlu baca juga. Okey, selain memasarkan produknya di dalam negara, syarikat U8 Sendirian Berhad pengeluar pelbagai komponen kereta motor turut mengekspor produknya ke Eropah. Okey, kehendak soalannya, jelaskan kelebihan skala perniagaan yang berkenaan kepada syarikat U8 Sendirian Berhad. 6 markah. Sebelum jawab, murid perlu tentukan skala itu apa dia. Skala perniagaan itu apa dia. Murid perlu tentukan. Okey, skala ada dua, iaitu domestik dan juga antarabangsa. So, bagaimana murid nak merujuk sama ada ini adalah domestik atau antarabangsa? Kalau domestik adalah di dalam negara, kalau antarabangsa adalah di luar negara. Okey, kita lihat dalam pernyataan ini dah nyatakan mengekspor produknya ke Eropah. Eropah merupakan luar negara. Maka skala perniagaannya adalah antarabangsa. Okey, selepas murid dah kenal pasti skala dan murid sekarang boleh jelaskan kelebihan skala tersebut, iaitu kelebihan perniagaan antarabangsa. Okey. Kelebihan skala perniagaan kepada syarikat U8 Sendirian Berhad ialah, so ayat ini cikgu ambil daripada soalan. Nampak tak dekat soalan ini? Okey, cikgu ambil dan cikgu tulis balik. Lepas itu baru kena berikan penerangan untuk jawapan. Okey, apabila jelaskan, maksudnya kena ada fakta dan huraian. Di sini 6 markah. Oleh itu, murid perlu cari 6 fakta ataupun 6 isi beserta dengan huraian. Murid boleh nampak dekat sini, cikgu highlight warna merah. Okey, warna merah merupakan isi. Okey, selepas itu cikgu terangkan kerana apa dia cikgu terangkan. Okey, so yang itu merupakan penerangan. Okey, kita lihat kelebihan skala perniagaan kepada syarikat U8 Sendirian Berhad ialah saiz atau liputan pasaran luas. Okay, kerana mengekspor produknya ke negara Eropah. Liputan pasarannya luas. Bermaksud dia dah menerokai pasaran bukan sahaja di tempatan, di luar negara juga. Okey, dia telah mengekspor barangannya ke Eropah. Okey, murid boleh lihat dekat sini, mengekspor produknya ke negara Eropah. Yang ini cikgu ambil daripada ayat pernyataan yang telah diberikan. So, itu merupakan satu huraian. Okey, isi yang kedua. Selain itu, syarikat U8 Sendirian Berhad juga dapat menikmati ekonomi bidangan. Okey, ia bermaksud di mana syarikat U8 ini dapat melakukan pengeluaran secara besar-besaran ataupun dalam kuantiti yang banyak. Apabila dia mengeluarkan dalam kuantiti yang banyak, maka kos dapat dikurangkan. Kos pengeluaran dapat dikurangkan. So, inilah yang diterangkan dekat sini. Okey, isi yang ketiga adalah wujud sasaran pasaran baharu. Okey, bukan sahaja tumpu di negara kita sahaja, dia menerokai pasaran baharu di luar negara. Okey, di mana terdapat pelbagai pengguna. Okey, terdapat pelbagai pengguna yang memerlukan barangan yang dikeluarkan itu. Okay. So, di samping itu, wujud sasaran pasaran baharu kerana dapat menghasilkan keluaran untuk kumpulan pengguna yang berbeza-beza ke negara Eropah. Okay, selain daripada itu, ia juga mampu beli stok dalam kuantiti yang banyak. Apabila mampu beli stok
atau dalam kuantiti yang banyak, maka akan memperolehi diskaun. So yang ini, yang merah itu adalah isi dan yang biru ini merupakan huraiannya. So dekat sini sepatutnya murid perlu untuk menjawab 6 markah sahaja, tetapi dekat sini ada 4 isi dan 4 huraian, maka 8 markah. Okey, tetapi markah maksimum yang diperuntukkan adalah 6 sahaja.